Jumlah kes masih tinggi. Sabah mohon PKPB dilanjutkan. Vaksin COVID-19 dijangka diperoleh suku pertama tahun depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah bersama saya, Nur Lela Muhammad Nur. Rakan penyampai Syah Musa juga akan bersama kita untuk perkembangan berita dari beberapa buah negeri. Pastikan anda terus bersama Berita Wilayah. Baik, terima kasih Lela. Sebelum ke lintas langsung dari dua buah negeri, perkembangan berita dari Sabah akan turut memberi fokus terhadap usaha mendepani pandemik COVID-19. Lintas langsung negeri dimulakan dengan perkembangan dari RTM Sarawak bersama Buma Wiyin. Sementara itu, usaha merealisasikan pembangunan Masjid Tanah sebagai daerah keempat dan keluhan penduduk di Kelebang Besar berhubung masalah mendapan jalan antara tumpuan lintas langsung dari Melaka bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Lintas langsung diteruskan ke Kelantan bersama Muhammad Azidi Abdullah berkisar mengenai usaha membantu usahawan tempatan. Sebelum itu, kita bersama Nolela untuk laporan utama berita wilayah petang ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bakal mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu di Istana Negara dalam tempoh terdekat bagi membincangkan cadangan-cadangan yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Ia berikutan sembah taklimat mengenai cadangan yang dicapai mesyuarat khas Jemaah Menteri semalam. Dalam kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah amat memahami keperluan kelangsungan pentadbiran negara untuk memerangi ancaman wabak COVID-19. Malah, Seri Paduka Baginda amat prihatin dengan kegelisahan dan kegusaran rakyat ekoran perkembangan terkini itu. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menasihati seluruh rakyat agar bertenang, tidak panik dan bersabar dalam menghadapi situasi terkini sementara menanti keputusan mengenai cadangan-cadangan tersebut. Rakyat juga dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan serta keresahan dan menggugat ketenteraman Malaysia. Tiada undang-undang yang boleh menghalang pilihan raya kecil diadakan berikutan kekosongan kerusi mana-mana Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa menjelaskan dalam apa jua tindakan, keselamatan dan nyawa rakyat perlu menjadi keutamaan. Memberi contoh pilihan raya kecil PRK Batu Sapi, Tan Sri Anwar berkata kerajaan perlu akur kepada perlembagaan negara tetapi pada masa sama perlu melakukan tindakan yang tidak membahayakan keselamatan rakyat ketika negara dilanda wabak COVID-19. Make sure jangan sampai menggadai nyawa rakyat. Jadi biarlah benda ni dipikir, dibincang betul-betul. Ya, kalau lepas tu kita tengok apa yang baik. Bagi kerajaan tak boleh buat tergesa-gesa. So let us be serious about it. This is not about politics. This is about the life of the people. Nah, dalam hukum syarak, tanggungjawab pemerintah antara lain yang diwajib pada menjaga nyawa rakyat. Jadi itu kita tidak boleh ambil langkah yang sewenang-wenang. Begitu juga pilihan raya negeri Sarawak, beliau menambah, ia perlu diadakan selepas tempoh Dewan Undangan Negeri sedia ada tamat Jun tahun depan. Beliau meninjau program My Grocer 8 wilayah di setapak.
Malaysia dijangka mula memperoleh bekalan vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun depan. Menurut Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kenyataan bersama hari ini, keutamaan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan. Petugas tersebut meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis serta petugas penjara dan imigresen. Kenyataan dikeluarkan susulan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV semalam. Setakat ini, KKM telah berhubung dengan 8 calon vaksin yang masih dalam peringkat ujian klinikal. MOSTI dan KKM berkata, kerajaan juga sedang memuktamadkan rundingan dengan COVAX, satu inisiatif antarabangsa dipimpin Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Peruntukan keuangan bagi tujuan pembelian vaksin disediakan melalui tabung COVID-19 Kementerian Keuangan. Perkembangan semasa peningkatan COVID-19 ketika ini mendesak Pertubuhan Melayu Nusantara Penggerak Kedah menggesa kerajaan mempertimbang semula kewajaran melanjutkan tempoh moratorium pinjaman secara automatik. Pengerusi Pertubuhan Melayu Nusantara Penggerak Kedah, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata pihaknya menerima banyak rungutan khususnya kepada kaki tangan awam dan swasta yang sangat terkesan dengan pandemik COVID-19. Saya merasakan pihak kerajaan perlu melanjutkan moratorium untuk semua kaki tangan kerajaan dan swasta yang memerlukan khususnya kerana dengan pandemik COVID-19 ini akibat terkesannya boleh mengakibatkan masalah keuangan dan sebagainya yang sering melanda khususnya kaki tangan kerajaan dan swasta. Dan saya juga berharap sumbangan kerajaan ini yang diberikan oleh rakyat khususnya di Malaysia ini sedikit sebanyak dapat membantu di dalam kehidupan seharian, di dalam berbelanja dan sebagainya. Dalam masa sama, Dr. Kamarul Azman turut mencadangkan supaya kerajaan menyediakan satu dana khas bagi membantu golongan belia dan mahasiswa memulakan perniagaan. Tambahnya, ramai golongan belia dan mahasiswa berminat menceburkan diri dalam bidang perniagaan tetapi berdepan kesukaran mendapatkan modal permulaan. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ menafikan mesej tular melalui aplikasi WhatsApp yang mendakwa terdapat anggota pembantu perawatan kesihatan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Aman Rabu dalam kenyataannya memberitahu pihaknya tidak memuat naik sebarang kenyataan berhubung perkara itu di Facebook rasmi JKNJ. Katanya penularan berita yang tidak sahih ini boleh mencetuskan kebimbangan dan kekeliruan dalam komuniti. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah akan dilanjutkan selama 14 hari bermula 27 Oktober hingga 9 November. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan dibuat mengambil kira pandangan Majlis Keselamatan Negara Sabah dan Kementerian Kesihatan. Ketika ini, Kementerian Kesihatan Malaysia masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang tinggi yang dikesan daripada kalangan penduduk-penduduk di negeri Sabah. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan PKPD akan dilaksana di Taman Semarak dan PPR Balong, Tawau, Sabah bermula 26 Oktober hingga 8 November. Semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD. Bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan keluar daripada zon tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PDRM. Semua sekolah, masjid, rumah ibadah yang lain ditutup sepanjang tempoh ini walaupun ada sedikit pelonggaran iaitu kedai-kedai runcit dibenarkan beroperasi sehingga 6 pagi hingga 6 petang.
Aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan budaya tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKPD. Bekalan makanan bagi yang memerlukan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang dikendalikan Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Terdahulu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun dalam sidang media di Kota Kinabalu memaklumkan pihaknya telah memohon agar PKPB tersebut dilanjutkan memandangkan situasi penularan COVID-19 masih tinggi di negeri di bawah bayu. Mengenai bantuan bakul makanan yang diberikan kepada penduduk terjejas berikutan PKPB, beliau menyatakan setakat semalam 72,823 bakul makanan telah diagihkan secara berperingkat-peringkat. Sementara itu, sejumlah 26.7 juta ringgit telah disalurkan bagi agihan di 25 daerah di negeri itu. Setakat ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah telah melaksanakan operasi sanitasi awam di 1,328 premis. Operasi tertumpu di kawasan terdedah risiko jangkitan. Pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah berkata, 1,123 premis melibatkan program perumahan rakyat PPR, taska swasta dan kerajaan, sekolah swasta dan kerajaan, madrasah, pasaraya, restoran, kilang, bank, premis kerajaan serta sekitar kawasan bandar dan pekan. Tambah beliau, cabaran terbesar adalah kekurangan bahan dan peralatan sanitasi selain terdedah kepada risiko jangkitan. Setakat ini, seramai 15 anggota JBPM disahkan positif COVID-19 dan sedang menerima rawatan di hospital. Sehingga semalam, sebanyak 77,396 bakul makanan diagihkan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah ke 20 daerah. Antaranya Lahad Datu, Sempurna, Kunak, Tawau, Sandakan, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan dan Papar. Menterinya Insinyur Syahilmi Yahya meyakinkan orang ramai bahawa bekalan makanan sentiasa mencukupi sepanjang tempoh PKPD dan PKPB. Petugas Barisan Hadapan COVID-19 di Perak turut menerima sumbangan 10,000 unit sut peralatan perlindungan diri PPE sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, ia hasil program sukarela yang dilaksanakan sejak Mac lalu. Penghasilan PPE melibatkan seramai 130 kaki tangan dan 54 sukarelawan kemas terdiri dalam kalangan peserta-peserta kelas di seluruh negeri. Kementerian Kesihatan menyediakan bahan dan Kemas menyediakan tenaga kerja untuk menjahit dan menyiapkan PPE itu. Sebab itu kita lihat selepas 1 bulan isu PPE ini tak timbul dah kerana kaki tangan di Kementerian Kesihatan ini telah mempunyai PPE yang mencukupi dan tak perlu dikongsi di antara mereka. Bagi sukarelawan pula, usaha yang dilakukan mereka tidak boleh dibandingkan dengan pengorbanan para petugas barisan hadapan. Kita terasa macam nak bantu sangat. Macam mana kita nak tolong tu kan. Jadi bila di-offer macam tu kan, jadi memang automatiklah kita sedia turun padang. Dia asalnya saya duduk kat rumah kan tak ada buat apa. Pasal saya ada kemahiran menjahit. Sebab tu yang saya nak macam mana? Saya nak tolong frontliners ni untuk jahit semenjak COVID ni kan. Saya tengok nurse yang pakai baju tu. Saya kesian nampak berpeluh-peluh dia pun sanggup dia pun pakai. Apa sahaja kita bagi peluang kita bagi komitmen, kita tolong jahit. Baiklah, untuk perkembangan cuaca kita bersama pegawai dari Jabatan Meteorologi. Silakan Mamat Nafizi, Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Keadaan cuaca hujan dan ribut petir pada petang ini berlaku melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung.
dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke malam nanti, terutamanya membabitkan kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga Kelantan ini. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan yang berbeza untuk kedua-dua negeri berkenaan pada hari ini apabila tidak banyak hujan yang dicerap bagi Sabah dan Sarawak. Hujan hanya berlaku di sekitar bahagian sandakan Sabah yang dijangka akan reda sedikit masa lagi. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar barat negeri berkenaan yang dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Selain itu, terdapat juga ribut tropika Saudel yang kini berada di sekitar barat Filipina yang sedikit sebanyak turut mempengaruhi keadaan angin di sekitar perairan negara. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora, kategori kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak merancang untuk membina jalan alternatif menghubungkan Kota Semerahan ke Bandaraya Kuching yang bertujuan untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Laporannya kita bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Syah. Salam sejahtera. Kerajaan negeri merancang untuk membina jalan alternatif yang menghubungkan Kota Semerahan ke Bandaraya Kuching bagi mengurangkan kesesakan jalan raya laluan terbabit. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata jalan alternatif itu akan melibatkan pembinaan jambatan dari Semerahan Expressway ke kawasan Petra Jaya Kuching. We have plan to have another expressway that is Semerahan Kuching alternative. In view of the fact that the next 3 years the coastal road will be completed and that will give huge volume of traffic coming from using coastal road. And then this express Semerahan will be connected to Kuching through a bridge. The bridge will cross the Sarawak River somewhere near Convention Centre. Sejingkat. Jelas Ketua Menteri reka bentuk bagi projek itu telah dikenal pasti dan akan dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-12. Beliau yakin pelan itu bakal memberi manfaat kepada lebih 1 juta penduduk di kawasan berkenaan dengan memudahkan pergerakan terus tanpa bergantung kepada laluan sedia ada. Tambahnya lagi melihat kepada keperluan jangka panjang apabila 3 tahun akan datang laluan pesisir pantai siap sepenuhnya. Pelan pembangunan ini dapat menampung jumlah peningkatan pengguna laluan pesisir untuk ke Bandaraya Kuching. Laluan alternatif itu akan diperluas ke beberapa kawasan tumpuan pelancongan dan industri sekaligus memperkembang sektor pelancongan dan menarik minat pelabur. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek naik taraf 5 bulatan sepanjang Jalan Kuching Semerahan Expressway bahagian Semerahan. Terdahulu dalam ucapan, Ketua Menteri menyeru golongan muda supaya terus mempertingkat kemahiran teknologi digital dan bersama-sama membantu kerajaan negeri membangunkan sektor-sektor yang terdapat di negeri ini.
Sementara itu, berucap pada majlis sama, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi memaklumkan projek naik taraf 5 bulatan dan juga persimpangan lampu isyarat sepanjang Jalan Kuching Samarahan Expressway dijangka siap pada Januari 2022. Projek berkenaan bernilai RM60 juta namun mendapat harga tender daripada kontraktor Golden Matrix Sendirian Berhad dengan harga serendah RM47.3 juta. Datuk Julahi menjelaskan projek berkenaan telah mula dilaksana sejak 15 Oktober lalu dan ia merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk mengatasi masalah kesesakan Jalan Kuching Samarahan. Beliau mendedahkan projek naik taraf bulatan tersebut melibatkan 2 bulatan di Kuching dan 3 bulatan di Samarahan. 3 bulatan akan dinaik taraf menggunakan lampu isyarat smart, manakala 2 bulatan lagi dinaik taraf kepada bulatan punch through yang dijangka dapat mengurangkan tempoh perjalanan daripada 60 minit ke 30 minit sekiranya semua lampu isyarat berwarna hijau pada masa puncak. Antara skop projek ialah membina struktur turapan yang baru dan baik pulih turapan sedia ada menggunakan sistem signal smart traffic selain membina lampu-lampu jalan dan servis elektrikal. Dalam pada itu, beliau menggesa pengurus projek tersebut memastikan kerja-kerja di tapak pembinaan dijalankan mengikut norma baharu dan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Hal ini penting bagi menjamin keselamatan pekerja daripada jangkitan COVID-19 di tapak pembinaan serta kawasan persekitarannya. Beliau turut mengingatkan pihak kontraktor termasuk agensi pelaksana untuk memastikan projek ini siap tanpa sebarang kemalangan namun tanpa mengabaikan kualiti projek itu. Sarawak akan terus mengambil pelbagai pendekatan dan tindakan bersesuaian bagi melindungi rakyat negeri ini daripada jangkitan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata, ini juga bagi memastikan jumlah kes positif baharu COVID-19 terus berada pada digit yang rendah. Dato' Amar Douglas menegaskan pendekatan dan tindakan yang diambil adalah berdasarkan trend penularan COVID-19 di negeri ini pada masa lepas yang boleh meningkat dengan mendadak walaupun lekuk penularan berjaya dilandaikan. Tegasnya, ini merupakan fokus kerajaan negeri pada masa ini dan JPBN sedang memantau secara dekat perkembangan terbaru kes-kes positif di negeri ini. We are now protecting Sarawak. We do what it needs because Sarawak so far is among the lowest in Malaysia. But if you look at the pattern in the past, there are times when these things suddenly spike. So that is our focus. Jelasnya, JPBN juga akan membincangkan mengenai operasi pengesanan kes secara aktif dan program pengesanan kontak secara intensif bagi kes-kes baru yang dicatatkan pada hari ini bagi membolehkan proses pengasingan dilakukan. Beliau turut mendedahkan 8 kes baru dicatatkan hari ini dengan 6 kes merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 manakala 2 lagi kes tempatan masih disiasat punca jangkitan. Dato' Amar Douglas menegaskan Sarawak perlu sentiasa berhati-hati dalam menangani pandemik COVID-19 walaupun trend semasa menunjukkan penularan kes dapat dilandaikan. Dato' Amar Douglas ditemui media selepas merasmikan program jangkauan komuniti pertanian dan peresmian projek tanaman pisang berkelompok di Singgai Bau. Geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah lebih RM1 juta sedang dan akan diagihkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Persatuan serta pelbagai pihak di kawasan Parlimen Hulu Rajang. Geran MRP tersebut melalui peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui Pusat Khidmat Parlimen Hulu Rajang. Menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, peruntukan tersebut disalurkan mengikut permohonan dan keperluan penduduk di kawasan tersebut. 371,000 untuk daerah Belaga Hilir. Dan pada minggu hadapan saya akan menyampaikan lagi kurang lebih RM0,5 juta di kawasan Murum, iaitu di kawasan Tubau. Dan selepas ini saya akan beralih kepada Merit Polling District kurang lebih dalam 300,000 untuk saya sampaikan juga. Dan selepas itu saya akan pergi ke kawasan Baleh kurang lebih dalam 400,000.
Ujar Datuk Wilson, Parlimen Hulu Rajang mempunyai keluasan menyamai negeri Pahang dan mempunyai 3 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Dun Baleh, Belaga dan Murum memerlukan peruntukan yang besar bagi diagihkan kepada rakyat. Namun beliau bersyukur kerana mempunyai adun-adun yang sentiasa bekerjasama bagi memenuhi keperluan penduduk di kawasan masing-masing melalui pelbagai peruntukan termasuk projek transformasi luar bandar. Datuk Wilson berkata demikian kepada RTM semasa penyampaian cek MRP berjumlah hampir RM400,000 kepada penerima bagi kawasan Belaga Hilir. Sarawak menggalakkan anak-anak tempatan menceburkan diri dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bulu, Datuk Gerawat Gala berkata ia bertujuan melatih golongan belia kepada peluang pekerjaan khususnya dalam industri minyak dan gas. Datuk Gerawat Gala memberitahu kerajaan negeri menerusi Yayasan Sarawak Berhasrat membantu rakyat khasnya golongan muda di luar bandar untuk memperluas kemahiran sekaligus mempertingkat pendapatan mereka. Beliau berucap semasa merasmikan Pusat Latihan Perancah Asas dan pelancaran program latihan perancah asas di Miri. Sementara itu, konsultan dan penasihat Cahaya Gunung Mega, Freddy Uchin berkata, kursus perancah asas itu mendapat pengiktirafan kerajaan dan dilatih mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Setiap scaffolder sebelum dia bekerja di luar atau di tempat pembinaan atau dekat offshore oil and gas, mereka harus mengambilkan kursus ini, ya, asas ini diwajibkan oleh kerajaan sebab keselamatan di luar sana amat penting dan itu juga mereka yang sekarang ini dilatih mengikut peraturan dan prosedur yang DOS atau JKP tetapkan. Sementara itu, Koordinator Cahaya Gunung Mega Florence Dautuah berharap kerajaan dapat membantu golongan belia di luar bandar lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara. Memberi peluang ini kepada belia-belia kita di luar bandar lebih-lebih lagi dengan keadaan yang penuh dengan challenges sekarang dalam COVID-19 yang banyak belia kita yang tidak bekerja dan banyak yang tidak ada. So we hope these things government of state government will look into it as soon as possible. Seramai 60 orang pelatih telah menyertai program yang diadakan selama 8 hari itu. Seorang lelaki ditahan kerana memiliki pelbagai spesies burung yang dikurung dalam sangkar selain kura-kura yang di sebuah kuartus kaki tangan di Estet Perindustrian Pending di Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC dalam kenyataan berkata penahanan lelaki berusia 48 tahun itu dibuat semasa sepasukan pegawai penguatkuasa melakukan rondaan di kawasan estet berkenaan kira-kira pukul 11 pagi pada Khamis lepas. Kenyataan itu menyebut semasa rondaan, pasukan itu menemui beberapa sangkar burung yang diletakkan di halaman belakang kuartus terbabit. Burung-burung berkenaan terdiri daripada 29 burung tekukur, 4 burung merbok, 5 burung tiong gembala kerbau, 2 burung punai, 2 burung perling mata merah serta 3 ekor kura-kura. Burung dan kura-kura diklasifikasikan sebagai spesies yang dilindungi di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1988. Lelaki terbabit ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 37(1)(c) Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1988. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM10,000 dan dipenjara setahun. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai aktiviti haram yang sama digalakkan membuat laporan menerusi hotline SFC Kuching di talian 019-8859-9996, Sibu 019-8883-561, Bintulu 019-833-2737 dan Miri 019-8290-994. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Buma. Berita wilayah akan kembali selepas ini.
Assalamualaikum Zakat Kedah. Nak tanya, duit zakat yang kami bayar, hampa agih pi mana? Waalaikumsalam. Oh, nak mudah, tuan boleh semak sendiri dalam zakat Untaj. Mai saya nak habaq. Oh, terima kasihlah Zakat Kedah. Semua ada, no. Bertemu kembali, keluhan penduduk di Kelebang besar mengenai jalan yang rosak serta usaha sebuah hospital swasta menepani kekangan akibat pandemik COVID-19. Itu antara tumpuan utama dalam lintah langsung dari Melaka bersama penyampai Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Nurul. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Pembangunan Masjid Tanah sebagai daerah keempat di negeri ini dijangka dapat direalisasikan sepenuhnya selewat-lewatnya menjelang 2025. Esko Pembangunan Daerah Luar Bandar, Pengurusan Banjir dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Idris Harun berkata, kerajaan negeri melalui agensi dan jabatan terlibat sedang giat mengumpul data dan maklumat yang diperlukan sebelum diserah kepada Kerajaan Persekutuan dan Kabinet untuk kelulusan. Beliau berkata, penaiktarafan Masjid Tanah sebagai daerah penuh dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 150,000 penduduk terutama dari segi peluang pekerjaan. Katanya, untuk merealisasikan hasrat itu juga, proses persempadanan fizikal kawasan Masjid Tanah akan dilakukan. Sudah pasti penubuhan penuh daerah Masjid Tanah ini akan memberikan peluang yang lebih kepada daerah Masjid Tanah itu sendiri. Dan Melaka sebagai sebuah negeri dahulunya ada 3 daerah, 1 daerah kecil, sekarang ada 4 daerah, 1 daerah kecil. Jadi Melaka sendiri akan menjadi sebuah daerah yang lebih vibrant. Dan dari segi struktur pentadbiran daerah tu kita dah ada struktur penuh. Kita ada DO, ADO, kita ada pegawai-pegawai di peringkat daerah. Beliau merasmikan cawangan ke-8 Al-Ikhlas Gadget di Kelebang. Katanya, pembangunan daerah Masjid Tanah juga akan merancakkan pelbagai aktiviti ekonomi khususnya menerusi pelabuhan antarabangsa Kuala Linggi serta Universiti Malaysia Melaka yang sedang dibangunkan di kawasan berkenaan. Setakat ini Melaka mempunyai 3 daerah penuh iaitu daerah Melaka Tengah, daerah Jasin dan daerah Alur Gajah selain daerah kecil Sungai Rambai. Penduduk kampung di Kelebang semakin bimbang dan khawatir keadaan jalan di penempatan mereka. Ini berikutan kerosakan dan mendapan yang semakin teruk di Jalan Kampung Tengah Kelebang Besar. Kru RTM meninjau mendapan jalan yang semakin serius itu. Laluan ini merupakan jalan pintas utama untuk ke Kelebang dan Bandar Melaka. Lebih 600 kenderaan yang menggunakan jalan ini setiap hari terpaksa melalui laluan yang berbahaya ini. Menurut penduduk kampung, dalam tempoh 4 tahun ini, sudah 5 kali kerja-kerja pembaikan dijalankan namun ia hanya mampu bertahan seminggu sahaja sebelum jalan terbabit kembali rosak. Mereka mendakwa laluan air yang tidak sempurna menyebabkan kerosakan berulang dan menggesa kaedah yang sesuai dikaji sebelum kerja-kerja pembaikan berikutnya dijalankan. Dia mendap buat, dia mendap. Bagi pengetahuan saya rasa jembatan tu kena bikin balik. Jembatan tu kena bikin pasal dulu TMB ni baru korek. TMB ni korek dalam setahun lebih. Dia punya kabel masuk bawah. Bila dia angkat dia, kabel lalu bawah dan air dah lalu 3 sempang. Sepatutnya 1 jadi 3. Jadi yang sempang ni di sana, sempang sana ke sana. Selain penduduk setempat, jalan ini juga sering digunakan oleh pengguna jalan raya utama sebagai jalan pintas untuk mengelak kesesakan. Lebih buruk lagi apabila kenderaan berat seperti lori turut kerap melalui jalan ini seterusnya menyumbang kepada kerosakan yang lebih serius dan membahayakan nyawa.
Kita dah beberapa kali laporkan perkara ini berlaku. Kepengaian itu sebelum tambak ni dah kita buat sangka batu, taruh itu kayu dia tanam pun tak jadi juga. Saya kata batu sangka dah berpuluh beratus dah tambah. Jadi kita tak tahu kat mana silap dia ni. Jadi kita bila laporkan dia datang dia tambak lagi. Jadi begini jadi macam ni lah. Dia tambak turun macam ni. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Gelebang, Datuk Gutek yang maklum mengenai keadaan jalan yang di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri berkata, kajian terperinci untuk jangka panjang perlu dilakukan bagi mencari penyelesaian terbaik. Pada masa sama, ciri keselamatan perlu diletak di kawasan berkenaan seperti papan tanda amaran, lampu kecemasan dan tiang penghalang ketinggian bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diduga. Tidak dinafikan semua pihak daripada pelbagai industri sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Pelancongan perubatan di Melaka turut menerima tempiasnya, lebih-lebih lagi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksana Mac lalu. Berdepan keadaan sulit ini, Pusat Perubatan Mahkota MMC Melaka berusaha mengadakan pelbagai inisiatif. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Mahkota MMC Stanley Lam berkata sepanjang tempoh berkenaan pesakit dari luar negara khususnya Indonesia tidak dapat datang membuat rawatan susulan penutupan pintu masuk antarabangsa ke negara ini. Berikutan itu, konsultasi diadakan secara dalam talian bersama pesakit di luar negara selain menyediakan perkhidmatan penghantaran ubat. Lepas tu kita mempunyai health talk dekat Indonesia juga. Kita selalu through Facebook atau through online gadget yang lain menjalankan health talk kepada ramai pesakit di Indonesia. Memang ini telah berterusan, masih terus dijalankan. Maka malahan diperkirakan lagi semasa PKP ini. Untuk tahun lalu sahaja, MMC menerima hampir 100,000 pesakit yang mendapatkan rawatan dari Indonesia selain beberapa negara ASEAN dan domestik. Beliau menghadiri sidang media sempena pengiktirafan MMC sebagai penerima pingat emas akreditasi jawatankuasa bersama antarabangsa. MMC merupakan hospital pertama di Melaka dan antara 13 hospital di Malaysia yang menerima pengiktirafan berkenaan. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah dari Melaka. Kembali bersama rakan penyampai di Wisma Berita Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurul. Dari Melaka kita ke Kelantan. Difahamkan terdapat lokasi tumpuan pelancongan baru yang menawarkan pengalaman luar biasa buat pengunjung di Kubang Kerian. Kita terus saja bersama Mama Azidi Abdullah di sana. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. MyCraft Shop, sebuah platform yang dibangunkan bagi membantu usahawan meluaskan rangkaian dan mempromosikan perniagaan mereka menerusi Facebook. Inisiatif itu membantu usahawan kraft yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sejak Mac lalu. Timbalan Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia, Kraft Cawangan Kelantan, Faizul Azhar Ibrahim berkata, Kelantan antara negeri yang mencatat nilai jualan tertinggi berbanding negeri lain sejak inisiatif itu mula dilaksana. Sedikit sebanyak itu memang agak terkesan, tetapi ada beberapa usahawan yang berjaya menyerap ataupun mengambil peluang daripada pemasaran secara online ini untuk memasarkan beberapa produk batik yang mendapat perhatian seperti baju tidur, baju kelawar dan sebagainya. Tambahnya, secara keseluruhan, 13,500 pengguna melayari MyCraft Shop yang menampilkan pelbagai produk kraft seperti batik, kraft kayu, logam dan hasil rimba. Kira-kira 530 usahawan di Kelantan berdaftar dengan platform berkenaan. MB Island di Kubang Kerian, satu lagi destinasi pelancongan baru yang kian popular di Kelantan. Uniknya, produk pelancongan di tepi Sungai Pekalan Datu ini diusahakan sendiri oleh penduduk kampung Pulau Tengah tanpa meminggirkan kelestarian alam sekitar. Wartawan Majidah Ismail ada butirannya. Dan menjadi laluan pedagang-pedagang ke Kelantan.
Mereka cukup bertuah apabila seorang anak muda Muhammad Hishamuddin Ghazali yang juga pemilik MB Island mencetuskan idea untuk mempromosikan produk unik sedia ada sekaligus membantu menjana pendapatan penduduk. Bangga suka lah, sejak semua luar pun suka. Kita pun suka, budak-budak pun suka mari duk. Pergi Pak Musen tu gimana? Pak Keluluk. Berapa keluluk? Ya ada buah keluluk tu. Sini? Ada dengan madu lah. Makan madu boleh. Kita suka lah kalau orang mari ramai-ramai sini. Suka, tak suka apa. Potensi kampung ini memang baik dan banyak perubahan-perubahan yang kita boleh lakukan. Saya sendiri pun sedar, tetapi kemampuan kita tidak ada. Yang kedua pula, saya khususnya diri saya sibuk mengurus masjid ni. Daripada tak ada masjid, daripada tak ada sekolah, daripada ada rumah tumpangan, saya buat dah sekarang. Dah siap semua dah. Jadi oleh kerana ada tenaga-tenaga luar yang sudah bermustautin di sini, memberi sinar baru kepada penduduk kampung ni, saya rasa kita amat-amat terima kasih. MB Island turut menawarkan pengunjung dengan tarikan klip-klip yang telah digazetkan oleh kerajaan negeri sebagai taman klip-klip pertama di Kelantan. Bagi mereka yang sukakan cabaran, Sungai Pengkalan Datu boleh disusuri dengan menaiki rakit buluh ataupun berkayak. Menikmati air kelapa yang asli di Kampung Pulau Tengah di Kubang Krian ini, anda dapat merasakan kepuasan sebagai seorang pengunjung dan juga pelancong, di mana ketika ini saya sedang menaiki sebuah rakit di Pengkalan Datu ini yang menjadi antara tarikan pengunjung ke MB Island di Kubang Krian ini. Pengunjung ditemui mengakui kedudukan Kampung Pulau Tengah strategik dan aktiviti yang disediakan cukup menarik buat mereka. Ini satu inisiatif yang sangat positif, yang sangat baik, yang patut kita contohi dan kita sebarkan sejauh mungkin bagaimana masyarakat kampung di susur sepanjang sungai di kampung di Pulau Wakar Tengah ni, di Pulau Tengah ini berusaha masing-masing mewujudkan industri pelancongan masing-masing. Ada pelbagai jenis chalet di sini, ada pelbagai jenis aktiviti air. Kita tengok kat sini ada firefly, ada kunang-kunang dan kita rasa sangat kagum dengan kerjasama yang ada di sini. Memang sebelum ni tak ada jumpa lagi. Memang sukalah naik tangga ni. Kalau kita zaman dulu orang tua-tua panggil run. Rumah atas pokok. Tak aja naik. Ni first time naik. Memang sukalah. Rasa selesa. Tempatnya teduh. Okey. Majidah Ismail, RTM. Laporan itu mengakhiri perkongsian dari Kelantan. Kita kembali semula bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Azidi. Saudara, untuk berita seterusnya bersama Nolela seketika nanti. Untuk membuat swab test pada pekerja-pekerja ini, dan bagi mereka yang mencarum Perkeso, semua kos untuk swab test ditanggung oleh Perkeso. Jadi ditanggung oleh dia. Jadi secara percuma lah akan dibuat swab test. Ini memastikan mereka yang bekerja itu sudah pun negatif COVID dan yang positif tentu saja akan dibawa ke hospital untuk rawatan. Kembali. 5 kilang haram disita Kerajaan Negeri Pahang sejak tahun lepas selepas didakwa tidak mengurus sisa buangan seperti ditetapkan Jabatan Alam Sekitar hingga mencemar alam sekitar. Tindakan menyita kilang berkenaan diambil selepas pengusaha kilang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi pengurusan sisa buangan. Pada tahun lepas di Negeri Pahang kita telah mensitar 2 kilang haram. Dan pada tahun ini 3 kilang haram kita telah mensitar. Kerana kita tahu bahawa kilang haram ini ataupun disebut sebagai satu perkataan yang sangat menarik iaitu kita sebut jenayah alam sekitar ni. Mereka ini merupakan jenayah alam sekitar. Ini terminologi yang diberikan oleh kementerian. Kita akan pantau
dari masa ke semasa, malah kita di Negeri Pahang kita juga telah mempunyai jawatankuasa pelupusan. Beliau menghadiri mesyuarat Menteri Alam Sekitar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri di Temerloh. Seorang lelaki ditahan ketika sedang leka meratakan tanah secara haram di Kompamen 1 Hutan Simpan Kekal Gunung Raya Langkawi kira-kira 6 petang semalam. Lelaki penduduk tempatan berusia 47 tahun itu dikesan melakukan kegiatan tersebut sejak seminggu lalu, dipercayai mahu menanam pokok durian. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK Ruslan Rani, bertindak atas maklumat dan risikan, lelaki berkenaan ditahan bersama mesin gergaji, motosikal, parang, cangkul dan penggali lubang yang digunakan bagi aktiviti berkenaan. Dianggarkan pelbagai jenis pokok di tanah seluas 0.2 hektar itu sudah ditebang tanpa kebenaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan. Lelaki terbabit kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis IPD Langkawi untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 81(1)(e) Akta Perhutanan Negara 1985. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain turut disiasat mengikut Seksyen 47(1) Akta yang sama, iaitu memasuki hutan tanpa kebenaran yang boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Cadangan Pengerusi Felda Datuk Seri Idris Jusoh untuk mengambil alih semula tanah milik Felda bagi meningkatkan aliran semula organisasi itu mendapat sokongan penuh Badan Bukan Kerajaan NGO Kami Anak Felda KAF Pahang. Pengerusi KAF Wilayah Mempaga, Dato' Amizar Abu Adam berkata, sejak penubuhan FGV kira-kira 8 tahun lalu, kebanyakan warga peneroka berdepan masalah pendapatan tidak konsisten. Lalui program penanaman semula kelapa sawit, mereka turut berdepan isu tunggakan hutang. Jelasnya perkara itu sangat membimbangkan KAF kerana ia membabitkan ramai peneroka generasi pertama yang sepatutnya sudah menikmati pendapatan yang lebih baik selepas puluhan tahun mengusahakan tanah berkenaan. Atas dasar ini, kami di seluruh NGO KAF Wilayah Mempaga berhasrat untuk menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pengurusan tertinggi Felda dan ingin menyatakan bahawanya kami akan menyokong hasrat dengan beberapa keperluan-keperluan ataupun tambahan-tambahan iaitu menyusun struktur semula tanah-tanah Felda tersebut. Beliau yang juga Bendahari Agung KAF Malaysia berkata, kebanyakan tanah Felda boleh mendatangkan perolehan antara 1.2 bilion hingga 1.8 bilion ringgit setahun. Namun perolehan itu terjejas sejak tanah terbabit dipajak kepada FGV. Ketika ini Felda hanya memperoleh sekitar 250 juta ringgit dengan tambahan 15% daripada jumlah keuntungan setahun. Dato' Amizar merasmikan Sukan Rakyat di Felda Bukit Kepayang di Pahang. Lebih 262,000 saman dikeluarkan kepada pemandu warga Singapura yang melakukan kesalahan trafik di negeri itu sejak tahun 2000 hingga 30 September tahun ini. Dalam tempoh itu hanya 68,000 saman sahaja dijelaskan. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maiden Piche berkata, tiada waran tangkap dikeluarkan kepada warga Singapura. Dan bagi warga Singapura yang belum jelaskan saman, kita akan buat pemeriksaan di tambak Johor atau di Tanjung Kupang. Bila masuk, kita akan tahan dan mereka akan diarahkan untuk membayar di trafik IPD yang paling berhampiran. Beliau ditemui pemberita pada sidang media kaunter saman di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pontian. Jelasnya, mereka boleh membuat pembayaran saman menerusi MyEG secara dalam talian. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri
dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Kursus kepakaran dalam pelbagai bidang boleh ditawar kepada usahawan yang berminat menceburi ekonomi gig. Ini kerana melalui kepakaran khusus, usahawan ekonomi gig mampu membina reputasi dan kelebihan penting dalam perniagaan untuk bersaing secara sihat. Menjelaskan perkara itu, Pensyarah Kanan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Dr. J.S. Kashminder berkata, inisiatif sedia ada banyak tertumpu kepada kursus dalam talian dan bukan kemahiran spesifik bidang tertentu. Sebab kita nampak sekarang MDEC buat banyak, tapi lebih skill dia lebih fokus kepada skill-skill seperti digital. Tapi ada juga skill-skill lain, skill-skill mungkin ada nak menjahit ke, ada nak memasak ke, yang mungkin ada expertise sendiri. So probably apa kita nak kerajaan buat sekarang lah, fokus kepada skill-skill yang lebih khusus. Probably boleh buka kepada mereka yang nak pelajar skill ini dan biar mereka mendaftar dengan pihak kerajaan, tengok whether kerajaan boleh bagi tak grant atau sumbangan untuk mereka mempelajari skill tersebut. So saya rasa itu akan jadi satu pushing point yang akan allow mereka untuk go forward. Tambahnya, kegawatan ekonomi negara juga menyebabkan ramai usahawan muda sukar mengeluarkan kos untuk menyertai kursus kemahiran yang diingini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Sekatan perjalanan akibat penularan COVID-19 mengakibatkan banyak syarikat penerbangan menstruktur semula operasi sekaligus menghadkan kaki tangan bertugas dan tidak kurang juga mengurangkan jumlah kaki tangan semasa. Ia menyebabkan ramai petugas hilang punca pendapatan. Namun bagi 3 juruterbang syarikat penerbangan tempatan, ruang masa itu digunakan sebaiknya untuk mencari sumber pendapatan baru. Laporan Asni Fatin Anwar. Berbekalkan modal lebih RM4,000, Kapten Faris Atras Fauzi menubuhkan Clean and Out yang menawarkan perkhidmatan pembersihan bersama adiknya. Dapat idea ni sejak PKP tu, so memang dah tak buat apa-apa, duduk rumah aja. And then jumpa seorang kawan ni, dia buat bisnes yang sama. So bila jumpa dengan dia, dia bagi idea lah untuk buat ni. So kita orang jumpa dia bagi info-info sikit. Dan kita startlah buat projek ni. Clean and Out yang sudah beroperasi selama 4 bulan turut mendapat permintaan daripada pengusaha bas sewa dan helikopter. Actually, peluang saya tengok kat Malaysia ni, banyak peluang yang tersedia untuk nak tambah pendapatan sementara ekonomi Malaysia nak pulih. Semua ikut diri sendirilah. Ada yang rasa selesa dengan, for example, macam kita flight crew kan. Dulu kita ada allowance kan. Sekarang kita dah tak ada allowance. So kalau kita nak samakan gaji kita dengan macam dulu, kita kena buat lebih sikit kerja. Peluang sama turut digunakan 2 juruterbang ini. Meskipun tiada pengalaman dalam bidang perniagaan, mereka bertekad membuka kedai runcit yang turut dibantu 4 lagi rakan juruterbang dan kru kabin. Ditanya mengapa, ia demi kelangsungan hidup. Basically kita ni hanya ada lesen membawa kapal terbang saja. So selain daripada itu, apa lagi option lain yang kita ada? Apa lagi pilihan lain yang kita ada? Melainkan membuat perniagaan. So daripada itu yang saya berbincang tentang risiko apa yang akan jadi dalam sektor penerbangan for the next, I don't know, maybe 3 months, 6 months, sampai sekarang pun kita tak tahu. So sementara kita nak tunggu tu, apa yang kita boleh buat untuk teruskan hidup kita lah.
Mereka juga yakin sektor perniagaan menawarkan potensi besar dan lebih terjamin. Namun kerjaya asal kekal sebagai minat utama. Tetapi bagi kami berdua, kami takkan tinggalkan passion kami tu. Tapi pada masa yang sama, selepas merasai dunia perniagaan ni, kami mungkin fokus lebih ke arah sini. Kami nak stablekan secepat mungkin, kembangkan secepat mungkin dan cuba bantu yang lain sama. Siapa sangka pandemik COVID-19 membuka pintu rezeki buat segelintir individu. Semangat yang ditunjukkan mereka ini harus dijadikan inspirasi dan teladan bagi semua yang menghadapi detik sukar ketika ini. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Asli Fatin Anwar, RTM. Bang, kira bang? Boleh. Pemain kebangsaan bawah 19 tahun negara Luqman Hakim Syamsuddin melakar sejarah apabila menjadi pemain pertama Malaysia beraksi dalam Liga Utama Eropah. Beraksi dalam Liga Utama Jupiler, Luqman diturunkan pada minit ke-74. Beraksi di Stadium Goldensporen, Kortrijk, Belgium, Luqman dimasukkan menggantikan pemain pertahanan Peter Golubovic. Luqman 18 tahun nyata tidak menghampakan apabila berjaya mengubah rentak permainan sehingga berjaya membantu pasukannya mendapatkan penalti minit ke-87 yang disempurnakan Ilombe Mboyo. Walaupun keputusan tamat perlawanan KV Kortrijk 1, Anderlecht 3, namun persembahan Luqman tidak mengecewakan. Semestinya pemain bola sepak tempatan percaya selepas ini Luqman 18 tahun akan terus mendapat kepercayaan barisan kejurulatihan Kortrijk. KV Kortrijk kini di tangga ke-9 dengan 14 mata selepas 10 perlawanan, 5 mata di belakang pendahulu klub Brugge. Luqman sebelum ini menandatangani kontrak 5 tahun bersama KV Kortrijk, klub dimiliki jutawan Tan Sri Vincent Tan. Baiklah saudara, laporan sukan itu tadi mengakhiri berita wilayah. Jadikan amalan mengimbas kod QR MySejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang anda kunjungi. Juga amalkan norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.